segmen kisah seram. Tolong nenek sakit. Cucu, tolong nenek. Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Dom 2B. Dan kali ini adalah episod yang keempat, karya Amy Hislin. Selepas kejadian tersebut, Ida mengambil keputusan untuk extend semester. Dia trauma dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya Ida pulang ke kampung dan mendapatkan rawatan di hospital yang berdekatan dengan kampung kami. Aku fikir semuanya telah berakhir kerana sebulan kami tenang tanpa sebarang gangguan. Akak! Akak! Buka pintu! Ketukan bertalu-talu tanpa henti. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Ana bangun membuka pintu. Hei, kenapa terjerit-jerit ni? Ketuk pintu macam nak roboh. Bebel Ana tanda tidak puas hati kerana tidurnya diganggu. Belum sempat Ana melihat siapa yang mengetuk pintu, Nurul, Ila, Ara dan Ayu terlebih dahulu berlari memasuki bilik. Korang ni dah kenapa? Tanya Ana pelik. Kak Ros bangun, panggil Nurul sambil menggoyangkan badan aku. Korang nak apa malam-malam ni Tak tengok jam ke dah pukul berapa? Pergilah tidur, kata aku sambil menarik selimut menutupi kepala. Kami takutlah kak, boleh tak kami tumpang tidur bilik akak? Akhirnya aku akur untuk mengorbankan masa tidur aku. Apa yang ditakutkan sangat tu? Tanya aku sambil melangkah ke bilik air untuk membasuh muka. Cuba kak tengok gambar ni, arah Nurul sambil menghulurkan telefon biliknya. Gambar apa ni? Lama aku melihat gambar yang terpapar di skrin telefon. Ana dan Siti juga melihat gambar yang ditunjukkan oleh Nurul. Gambar seorang nenek tua bermata merah, kulit muka yang hampir tercabut. Sungguh mengerikan. Gambar nenek mana pula kau ambil ni Nurul? Marah Siti kerana dia fikir Nurul cuba menakut-nakutkan kami. Tadi kak, tadi kami main tangkap-tangkap gambar. Muka siapa paling hodoh, dia menang. Mula-mula semua gambar elok je muka kami. Bila tengok balik gambar Ara, jadi macam ni, terang Nurul panjang lebar. Aku mengarahkan semua berkumpul di ruang tamu. Niat asalnya nak bincang jalan penyelesaian, tapi lain pula jadinya. Sedang leka mencari cara penyelesaian, tiba-tiba Ara menjerit dan membaling telefon miliknya. Ana mengambil telefon milik Ara dan menghulurkan kepada aku. Luruh jantung aku apabila melihat gambar bungkusan putih berwarna merah tegak berdiri di tepi tingkap. Siapa yang hantar gambar ni Saya tak tahu kak, tak boleh tengok siapa pengirimnya, jawab Ara dengan suara yang tersekat-sekat kerana ketakutan. Cuba korang tengok gambar ni betul-betul. Aku macam pernah tengok tingkap ni. Agak perlahan suara aku berbisik kepada Siti dan Ana. Risau ada junior yang mendengar. Ni bukan tingkap rumah kita ke? Tanya Siti hairan. Aku, Siti dan Ana terus bangun menuju ke tingkap ruang tamu. Ya, tekaan kami tepat. Pocong yang kami lihat di dalam gambar kini benar-benar berada di depan mata. Apa yang kita patut buat ni
bisik Ara. Aku dan Siti hanya membantukan diri di situ. Akak okey ke tu? Tanya Nurul sambil menghampiri kami. Kami okey, jawab aku. Belum sempat Nurul menghampiri kami, aku terus menarik Nurul untuk duduk semula di ruang tamu. Akhirnya persoalan kami menemui jalan buntu. Dah pukul 3 pagi ni. Biar kita tidur dululah. Esok akak pergi jumpa warden bagi tahu hal ni. Kami takutlah kak, jawab Ara. Tak ada apalah, gambar je tu. Dah, pergi tidur. Belum sempat aku menghabiskan ayat, aku merasakan ada sesuatu menitik di dahi. Masing-masing memandang ke atas. Kipas yang berpusing kini berhenti. Nenek tua berambut panjang, bermata merah, mengalirkan darah dengan kulit muka yang hangus terbakar, sedang bertinggi di atas bilah kipas. Cu, tolong nenek cu, nenek sakit. Tangisan Hiba mula kedengaran. Akak, jomlah balik masuk bilik, jerit Nurul. Aku hanya mampu mendiamkan diri. Nak jerit suara seakan tersekat. Nak lari, kaki seolah-olah dipaku pada lantai. Tolong nenek cu, tolong nenek. Lidah yang panjang mula terjurai ke bawah. Siti menghampiri dan menarik aku memasuki bilik. Hilai tower mula bergema berselang dengan tangisan penuh hiba. Hampir 10 minit hilai tower kedengaran. Akhirnya suasana mula sepi. Kami takutlah kak. Boleh tak kami tidur bilik akak? Pinta Ara. Akhirnya kami semua tidur di bilik 2. Disebabkan terlalu ramai, kami terpaksa tidur berhimpit-himpit. Sebelum tidur, aku memasang ayat-ayat ruqyah bagi mengurangkan sedikit ketakutan. Aku tersedar apabila terdengar azan subuh berkumandang. Mana semua orang ni? Dah masuk bilik kot. Monolog aku sendiri. Aku bangun menuju ke bilik air untuk mengambil wuduk. Selesai berwuduk, aku mengejut Ana dan Siti untuk solat berjemaah. Usai solat, kami menuju ke dapur untuk menyediakan sarapan. Kenapa korang tidur dekat ruang tamu ni? Tanya aku sambil mengejutkan Nurul. Macam mana pula kami boleh tidur dekat ruang tamu ni? Bukankah kami tidur bilik akak ke semalam? Tanya Nurul penuh hairan. Okeylah, dah, bangunlah. Tolong kejut yang lain. Dah lewat ni. Pergi solat dulu, arah aku sambil menuju ke dapur. Walaupun penat dan tidak cukup tidur kerana kejadian semalam, kelas tetap perlu dihadiri. Jam menunjukkan pukul 12 tengah hari. Akhirnya kelas marketing berakhir. Kau tunggu sini kejap boleh tak? Pinta aku. Kau nak ke mana? Tanya Ana hairan. Aku nak jumpa Miss Amni, nak beritahu hal semalam. Okey, jawab Ana sepatah lalu duduk di kerusi yang disediakan. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu dan memberi salam sebelum melangkah memasuki bilik pensyarah. Miss Amni bukan hanya warden, tetapi beliau juga merupakan pensyarah di kolej kami. Aku terus menuju ke meja Miss Amni. Assalamualaikum Miss, maaf mengganggu. Ya, kenapa Ros? Tanya Miss Amni sambil sibuk menyemak kuis milik pelajarnya. Aku menceritakan apa yang telah berlaku semalam dan menunjukkan gambar Ara dan bungkusan putih tersebut. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Tanya Miss Amni sambil menghulurkan telefon milik aku kepada pensyarah yang lain. Belum sempat aku menjawab, Sir Kai terlebih dahulu bersuara. Tak ada apa-apalah, perasaan kamu je tu. Habis tu, gambar ni macam mana pula?
Pantulan cahaya je tu. Saya tak percaya hantu-hantu ni. Mengarut aja. Aku hanya mendiamkan diri. Ish, ambil balik telefon kamu ni. Saya tak nak tengok lah. Menakutkan, kata Miss Amni sambil menghulurkan telefon kepada aku. Apa yang perlu saya buat ni, Miss? Saya dah tak tahan lah. Asyik kena ganggu je ni. Kamu balik hostel dulu. Nanti saya bincang dengan pihak pengurusan hostel. Baiklah, Miss, jawab aku sebelum keluar mendapatkan Ana. Ros, Miss cakap apa? Tanya Ana. Macam biasalah. Okeylah, nanti kita bincang lah. Ana dan aku hanya mampu ketawa dan berjalan pulang ke hostel. Seminggu kemudian. Akak nak jumpa korang malam ni. Jangan balik lambat ya. Pukul 10 dah kena ada dekat hostel. Pesanan ringkas dihantar ke grup hostel. Okey, jawab mereka semua. Jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Kami berkumpul di ruang tamu. Hari Jumaat ni, pihak pengurusan akan adakan bacaan Yasin dan solat berjemaah dekat hostel kita. Serius aku memulakan bicara. Akak nak kita bekerjasama untuk menjayakan program ini. Akak nak kami buat apa? Tanya Ila. Bilik 5, akak nak kamu senaraikan menu dan pergi beli barang. Bilik 1, kamu uruskan bahagian dapur dan bilik yang lain. Kita bersihkan hostel dan tolong apa yang patut. Panjang lebar aku menerangkan tugas masing-masing. Okey kak, note kak. Serentak mereka menjawab. Ada apa-apa lagi tak kak? Kalau tak ada apa-apa, saya nak masuk bilik. Okey dah, tak ada apa-apa dah. Okeylah, pergilah masuk bilik, arah aku. Hari Jumaat. Para pelajar mula memenuhi hostel kami. Selesai solat maghrib dan isyak berjemaah, kami memulakan bacaan Yasin. Aduh, belakang aku seperti dilanggar seseorang. Kenapa, Ros? Tanya Siti sambil memandang ke arah belakang. Siti, cuba kau tengok kat bucu dinding belah atas tu. Bisik Ana. Ya Allah, mari dah. Spontan terkeluar dari mulut apabila melihat nenek tua tersebut melekat dalam keadaan terbalik di pucuk dinding. Selesai bacaan Yasin, mereka mula menjamu selera. Jarum jam sudah menghampiri pukul 9.40 malam. Seorang demi seorang meminta diri untuk pulang ke hostel masing-masing. Ros, aku berpaling ke belakang apabila nama aku dipanggil. Alif, Kimi dan Amar tegak berdiri di belakang aku. Ada apa ya? Tanya aku minta kepastian. Boleh tunjukkan bilik tak? Kami nak laungkan azan di setiap bilik. Okey, boleh. Aku terus bangun menuju ke semua bilik. Selesai melaungkan azan, mereka menghampiri aku. Yang korang berpeluh-peluh ni kenapa? Ada nampak benda pelik ke? Tanya aku keheranan. Tak ada apa-apalah, jawab mereka bertiga serentak. Sebelum meminta diri untuk pulang, Alif ada meninggalkan pesanan. Tolong tengok-tengokkan sikit adik-adik kau ni, Ros. Jangan buat bising malam-malam. Tidur jangan pakai seksi-seksi. Korang duduk tempat dia. Jadi tolong jaga perangai. Aku hanya mendengar tanpa sebarang bantahan. Gangguan demi gangguan menghantui kehidupan seharian kami. Hostel yang dulunya diwarnai dengan senyum tawa, kegembiraan, kini sepi, bagaikan hostel tak berpenghuni. Tiada lagi usik-mengusik antara kami. Kami bagaikan orang asing yang tidak pernah mengenali antara satu sama lain. Nurul. Oh, Nurul, panggil aku sambil mengetuk pintu bilik Nurul. Okey, garau suara Nurul seakan memarahi sesuatu. Nurul marah akak ke?
Tanya aku keheranan. Tak kak. Kejap ya. Hampir 10 minit menunggu, akhirnya Nurul muncul di muka pintu. Jemputlah masuk kak, pelawa Nurul. Baru selangkah memasuki bilik, hidung aku mula menghidu bau asap kemian yang sangat kuat. Bau apa yang busuk ni? Tanya aku minta kepastian. Bau ubat nyamuk kot kak. Jomlah kita masuk bilik akak. Belum sempat aku menjawab, Nurul terlebih dahulu menarik tangan aku keluar dari biliknya. Maafkan Nurul kak. Maafkan Nurul. Monolog Nurul di dalam hati. Seharian kami menghabiskan masa bersama. Aku dan Nurul agak rapat berbanding dunia yang lain. Aku seakan tidak kenal dengan diri aku yang sekarang. Dulunya aku seorang gadis yang petah berkata-kata. Namun kini aku lebih suka bersendirian. Mungkin aku terlalu penat dengan gangguan yang menimpa kami semua. Kenapa aku tengok kau makin kurus ni, Ros? Nak cakap kau tak makan, kau melantak macam orang membela. Tanya Ana sambil menyentuh pipi aku. Lately ni, aku rasa tak sedap badan lah. Bahu aku ni berat sangat rasanya. Kau nak demam kot, Ros. Nanti aku teman kau pergi hospital ya, janji Ana. Assalamualaikum. Pintu ditolak dari luar. Kamu Nurul. Kenapa ya? Kak Ros tak sihat kan? Ni saya ada masakkan sup ayam untuk akak, kata Nurul sambil menghulurkan Tupperware ke arah aku. Kata aku sambil membuka sedikit Thanks, kata aku sambil membuka sedikit penutup. Sedapnya bau dia. Tapi kenapa warna sup ni warna merah? Tanya aku sambil memandang Nurul. Family Nurul memang masak sup macam ni kak. Letak cili kisar sikit, bagi sedap. Terang Nurul bersahaja. Yalah, nanti akak makan. Thank you tau. Kak Ana tak sakit kan? Jadi tak boleh makan lah, kata Nurul sambil ketawa menjengkelkan sebelum keluar meninggalkan kami berdua. Jap. Macam mana dia tahu kau tak sihat ya? Tanya Ana keheranan. Entah, jawab aku sepatah sebelum menjamah sup yang dimasak oleh Nurul. Sup yang pedas dan masam itu betul-betul membangkitkan selera. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Ana, Ros. Cepatlah sikit, aku nak kencing ni, jerit Ana. Sabarlah, aku nak cuci muka pun tak senang lah, bebel aku sambil membilas muka dengan air. Buka je mata. Aduh, Ana, tolong aku. Menangis aku menahan sakit apabila badan aku terhempas ke permukaan lantai. Ros, kau kenapa? Buka pintu ni, tanya Ana cemas. Disebabkan kesakitan pergerakan aku sedikit terbatas, akhirnya pintu berjaya dibuka. Ya Allah, Ros, kau kenapa ni? Ana membantu aku berjalan menuju ke katil. Tak ada apalah, aku terkejut je tadi. Terkejut? Tanya Ana hairan. Macam mana aku tak terkejut kalau buka je mata muka nenek tua yang betul-betul depan muka aku? Kau tak rasa pelik ke, Ros? Pantas Ana mengubah topik. Apa yang peliknya? Biasa je aku tengok. Kau lupa ke apa yang pernah jadi dekat hostel ni dulu? Tanya Ana. Maksud kau pasal perempuan yang mati bunuh diri tu? Tanya aku minta kepastian. Ya, jawab Ana malas. Kenapa dengan perempuan tu? Tanya aku tanda tidak faham. Lembat betul lah kau ni, marah si Ana. Yang mati dekat sini perempuan muda. Jadi apa kaitannya dengan nenek tua yang selalu ganggu kita, yang ganggu kita tu? Terang Ana. Ni mesti ada sesiapa yang membela ni, kata Siti yang entah muncul dari mana. Kau ni Siti buat aku terkejut je. Geram aku dengan sikap Siti. Aku rasa kita patut siasatlah
Siapa nenek tua tu? Cadang Siti. Tak payahlah, nak mengarut sangatlah, bantah aku. Tekak yang terasa kering membuatkan aku batuk tanpa henti. Ada darah yang melekat pada tapak tangan aku. Mungkin sebab aku batuk terlalu kerap. Belum sempat aku membuka mulut, Siti terlebih dahulu bersuara. Aku suruh siasat, tak nak. Kan nenek tua tu dah hantar kamu santau. Aku dan Ana buat-buat tak dengar dengan apa yang diperkatakan oleh Siti. Okeylah, korang balik tak cuti SEM minggu depan? Tanya aku sambil melangkah memasuki toilet. Tak, jawab mereka serentak. Seminggu telah berlalu. Akhirnya cuti semester bermula. Bertuan atau tidak, nenek tua yang mengganggu kami. Nantikan episod yang seterusnya. Sekian, terima kasih, Brother Fah.